Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haramil wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmala dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kuliah tazkirah maghrib hari ini untuk Masjid Kampung Paya Podiksen. Kalau ikut jadual Masjid Kampung Paya Podiksen, insyaAllah. Mohon sebar-sebarkan, mohon share. Kampung Paya Podiksen. Kalau ikut jadual Masjid Kampung Paya Podiksen, insyaAllah. Saya berada di Kuala Lumpur. Share untuk Masjid Kampung Paya, insyaAllah. Sama-sama kita share, insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Okey, insyaAllah hari ini masuk ayat 206 Tazkirah Al-Baqarah ayat 206. Neraka Jahanam bagi orang yang sombong. InsyaAllah saya ketujukan ini untuk Masjid Kampung Paya. InsyaAllah nanti saya tulis tajuk balik. Neraka Jahanam bagi orang yang sombong. InsyaAllah ayat 206. Siapa yang ada kitab My Quran Time, insyaAllah baca sama-sama sementara isyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qila lahu taqillaha akhazatul izzatu bil is fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Sadaqallahul azim. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa, maka yang terbaik buatnya adalah neraka Jahanam. Dan sesungguhnya Jahanam itu Jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Al-Baqarah ayat 206. Ya. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa, maka terbaik buatnya adalah neraka Jahanam. Sesungguhnya neraka Jahanam itu tempat tinggalnya yang terburuk. InsyaAllah. Kupasannya seterusnya pada ayat ini Allah SWT menceritakan mengenai sifat orang munafik yang tidak suka ditegur. Apabila mereka diperintahkan untuk berbuat baik dan melarang daripada melakukan perbuatan mungkar, serta mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
yakni dengan tidak melakukan perbuatan dan mengucapkan perkata yang menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Mereka sombong, malah bertambah berbuat dosa. Mereka tidak mempedulikan seruan itu dan mereka tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ni ya, perangai orang munafik. Orang yang suka buat mungkar. Ya. Seterusnya diceritakan mengenai sifat orang munafik yang tidak suka ditegur. Patutnya ditegur, berfikir sepatutnya. Bila mereka diperintahkan untuk berbuat baik dan melarang daripada melakukan perbuatan mungkar, serta diajak mereka untuk berbuat takwa kepada Allah Ta'ala, yakni dengan tidak melakukan perbuatan dan mengucapkan perkataan yang menyebabkan turun azab. Allah turunkan azab apa yang mereka lakukan. Sama dengan kita juga. Walaupun kita bukan munafik, walaupun kita bukan walaupun kita memang dah Islam, kita mengaku kita beriman, kadang-kadang kedegilan kita terlalu hebat. Maka sombong dipanggil, malah bertambah berbuat dosa. Mereka tidak memperdulikan seruan itu dan mereka tidak takut dengan ancaman Allah Ta'ala. Dipusing-pusing cakap, dipusing-pusing ayat Allah Ta'ala. Apakah balasan mereka? Apakah balasan di atas sikap mereka? Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Maka yang terbaik buatnya adalah neraka Jahannam, dan sesungguhnya Jahannam itu tempat tinggal yang terburuk. Maka cukuplah balasan terhadap sikap munafik, keburukan dan kerosakan yang mereka lakukan dengan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sepatutnya kita kembali ke tempat yang terbaik. Pasal apa? Dah ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala macam-macam peringatan, macam-macam jalan, macam-macam kompas. Satu kompas yang hebat, Al-Quran. Tapi kadang-kadang perangai munafik, perangai yang ingkar dengan Allah Ta'ala, akhirnya dibalikkan kita ke dalam neraka. Hal kitanya asal daripada syurga. Oleh itu, pengajaran kepada kita apabila ditegur supaya tidak sombong, sepatutnya kita mengucapkan terima kasih, kerana dengan teguran tersebut kita berpeluang untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka orang yang sombong, dan tiada rahmat Allah bagi orang yang sombong. Itu peringatan ataupun pengajaran untuk kita. Bila ditegur supaya tidak sombong, sepatutnya kita mengucapkan terima kasih, kerana dengan teguran tersebut kita berpeluang untuk memperbaiki diri kita. Bila orang tegur cara terbaik, sepatutnya kita terima. Sepatutnya kita bertimbang rasa atau berfikir apa yang ditegur tersebut. Allah SWT tidak suka orang yang sombong. Dia tiada rahmat bagi Allah bagi orang yang sombong. Itu tak ada apa sebenarnya. Ayat seterusnya, ayat 207. Serahkan harta, cari keredaan Allah. Ni. Wa minan nasi man yashrik nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufur bil ibad. Dan ada dalam golongan manusia orang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan daripada Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 207. Maksudnya, dalam golongan manusia orang yang mengorbankan dirinya cari keredaan Allah Ta'ala, dan juga Allah Maha Penyantun lagi sayang pada hamba-hamba tersebut. Ada golongan. Kupasannya, ayat sebelum telah diceritakan bahawa ada dua golongan yang cuba ditonjolkan dalam halaman ini. Pertama adalah golongan orang munafik. Kedua adalah orang yang beriman, yang ikhlas dengan keimanannya. Mereka sanggup mengorbankan harta demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ayat ini adalah tentang kisah pengorbanan seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yakni Abu Yahya. Beliau adalah pemanah terhebat yang berasal dari Rom. Semasa beliau hendak berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, beliau telah dihalang oleh orang kafir Quraisy. Namun dengan keberaniannya menyebabkan kaum Quraisy telah melepaskan Suhaib, dan beliau juga telah memberikan hartanya kepada kaum Quraisy itu. Beliau sanggup berhijrah tanpa harta benda kerana apa yang dicari hanyalah keredaan Allah Ta'ala. Ini cerita orang Rom yang mengikut Rasulullah SAW. Harta yang hebat, banyak hartanya, tapi hebatnya terus pada Allah Ta'ala. Tinggalkan semua itu, hijrah bersama Rasulullah SAW. Ketika Suhaib tiba di Madinah dan Rasulullah SAW melihatnya, baginda pun berkata, keuntungan besar dari perniagaanmu wahai Abu Yahya, keuntungan yang besar. Subhanallah. Inilah dimaksudkan tentang manusia yang sanggup menjual harta di jalan Allah. Jika orang munafik yang sombong, sudah tentu mereka akan mengambil segala apa yang ada di dunia. Gila bab dunia. Tapi Ar-Rumi ataupun Abu Yahya ni meninggalkan dunia, dia mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi bagi orang yang beriman, mereka sanggup menjualkan serta serahkan harta untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sesungguhnya Allah SWT akan menjaga keperitan, memberi kasih sayang dan memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang tidak sombong dan membuang egonya hanya kerana Allah Subhanahu. Ya, yang diperintahkan Allah Ta'ala. Allah jaga keperitan, azab, memberi kasih sayang atau memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang tidak sombong dan membuang ego hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 208, masuk Islam secara menyeluruh, bukan memilih-milih. Ini pun satu peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahu azim. Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, keseluruhannya, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Dalil. Maksudnya kita ni dah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan confirm musuh kita yang hebat. Kupasannya, asbabul nuzul ayat ini, Abdullah bin Abdullah ibn Salam dan para sahabatnya, Sa'labah ibn Yamin, Asad dan Usaid bin Ka'ab, Sa'id bin Ammar dan Qais bin Zaid. Mereka semua adalah Yahudi di mana mereka mengagungkan hari Sabtu dan kurang menyukai daging unta. Setelah memeluk Islam, mereka berkata, wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang kami agungkan, maka biarlah kami merayakan hari Sabtu. Dan Taurat adalah kitab Allah, maka biarkanlah kami mengamalkannya pada malam hari. Lalu turunlah ayat ini, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. Pada ayat ini Allah SWT menyeru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sayangnya Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Walaupun iman kita sentiasa turun naik dan senipis kulit bawang, tetapi Allah SWT telah memanggil kita dengan gelaran yang terbaik. Sayangnya Allah Ta'ala dengan kita. Allah SWT juga memujuk dengan mengatakan perkara yang lepas biarlah berlalu. Allah juga menyeru agar kita masuk Islam dengan sempurna dan sepenuhnya menyeluruh. Apa yang dikatakan dengan masuk Islam dengan sempurna dan menyeluruh? Jawapannya dengan tidak memilih-milih antara syariat dan hukum
yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, seorang itu tidak mengambil perkara yang menguntungkan dirinya sahaja atau beramal dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu saja. Mana yang tidak disukai akan ditinggalkan walaupun ia adalah perintah Tuhan. Diceritakan pada asbabul nuzul ayat ini adalah beberapa orang sahabat orang Yahudi telah memeluk Islam. Mereka sudah terbiasa dengan amalan terdahulu yang sering dilakukan, seperti tidak makan daging ataupun hari Sabtu adalah hari rehat. Ada banyak lagi. Jadi ayat ini diturunkan untuk menegur mereka supaya memeluk Islam sepenuhnya secara keseluruhan dan tidak boleh memilih-milih. Jika ingkar, mereka sebenarnya telah kembali kepada tradisi Bani Israel yang suka memilih-milih dalam urusan agama. Mana yang ada manfaat diambil dan tidak manfaat akan ditolak. Setiap orang yang beriman seharusnya menerima seluruh syariat Islam, seluruh hukum yang berlaku di dalamnya. Manakala Allah SWT telah melarang orang beriman untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini kerana syaitanlah yang membuat sebahagian ahli kitab mengagungkan hari Sabtu, mengharamkan daging unta dengan alasan bahawa itulah agama Allah yang dianut oleh orang soleh dari kalangan Bani Israel. Apa mesej ayat ini kepada kita yang kita boleh ambil adalah, pertama, menerima syariat Islam secara keseluruhan. Maksudnya kita dapat Islam, ikut sepenuhnya Islam, jangan di sebahagian-sebahagian. Yang kedua, tidak boleh memilih dalam bersyariat. Bab undang-undang Islam tak boleh dipilih-pilih, tak boleh diturun naik. Ia tetap Islam, kena ikut 100%. Jangan menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Pesan lagi, hukum Islam, haram tetap haram, halal tetap halal. Tak boleh dihalalkan yang haram. Arak confirm haram. Kenapa nak dihalalkan pula? Kenapa nak dipikir-pikir? Bukan nak dihalalkan, nak dipikir-pikir pula. Dah haram, confirm haram. Yang keempat, jauhi hasutan syaitan. 4 poin. Saya ulang balik. Pertama, menerima syariat Islam secara keseluruhan. Kedua, tidak boleh memilih dalam bersyariat. Ketiga, jangan menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Dan yang keempat, jauhi hasutan syaitan. Habis ayat 208. Habis 208. InsyaAllah kita masuk esok bab segera bertaubat. Masuk esok bab segera taubat. Segera bertaubat, jangan tangguh. Memang dipesankan kita bab taubat jangan ditangguh. Ataupun kita baca terus, ada masa lagi untuk isyak, InsyaAllah. Belum lagi? Okey, teruskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha mengetahui. Ayat ini Allah Ta'ala memberi peringatan kepada sesiapa sahaja yang tergelincir. Tergelincir kerana mengikuti hawa nafsu dan pujukan syaitan. Sehingga kan seorang itu hanya mahu menerima sebahagian daripada syariat Islam, tidak menerima sebahagian yang lain, sedangkan dia mengetahui bahawa agama Islam adalah benar dan syariatnya lebih berhak untuk diterima. Allah berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah
iaitu bukti-bukti kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan syariat yang dibawa. Maka ingatlah bahawa sesungguhnya Allah Maha Perkasa kedudukannya, lagi Maha Bijaksana. Apabila seorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah SWT pasti akan menghukumnya sesuai dengan kebijaksanaannya. Ini adalah kerana Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala urusannya, atas bijaksana dalam perbuatannya. Contohnya, bila kita digoda supaya mengikuti jalan yang lurus, tergelincir, kita perlu kembali kepada mukjizat yang paling bernilai, iaitu Al-Quran. Allah Maha Berkuasa boleh sahaja berlepas kita berbuat dosa. Allah SWT hancurkan kita, tetapi sifat Allah Ta'ala penuh dengan hikmah. Allah Maha Bijaksana. Dia hendak kita kembali mengikut agama Islam secara keseluruhan, tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Adam AS dan Hawa yang telah digoda oleh syaitan, tetapi kemudiannya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menerima taubat mereka. Peringatan kepada Allah kita juga, apabila berbuat dosa, segera bertaubat. Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Maka mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itu ya pagi petang ni, mudah-mudahan kesian yang sebentar ini mudah-mudahan dapat kita bawa untuk kita jadikan perisai kita di Yaumul Mahsyar nanti, mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa esok lepas subuh, lepas My Quran Time di surau Al-Hikmah secara online lagi, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina waqti hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta taghassana bil jabar wa tasamna al malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi azab. Bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil ladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis samaa'i was sami'u 'alim. Bismillah ala nafsi wa dini, bismillah ala ahli wa mali, bismillah ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabba anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tahassanna bil jabar wa tasamna bil malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wassalamualaikum alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.